Satu isu yang membimbangkan khususnya kepada generasi COVID-19 ini apabila mereka mengalami kesukaran 3M. Menulis, mengira, membaca. Apatah lagi apabila prasekolah ataupun tadika taska ditutup. Jadi persiapan mereka untuk ke sekolah itu agak terbantut kerana kebanyakan mereka tidak mampu untuk melakukan 3M ini. Jadi ini isu yang perlu kita bincangkan dan ia perlu diberi perhatian khusus oleh ibu bapa. Jadi bagaimana ibu bapa boleh memainkan peranan di dalam 3M ini? Kita bersama dengan dua tetamu saya di studio, Cik Aileen JC Aguan bahagian pembangunan kurikulum dan juga Puan Jamilah binti Samian, founder Cool Mom Super Dad Konsultasi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sihat kedua-duanya? Sehat sangat, terima kasih. Sihat sangat. Baik, bila kita bercakap mengenai 3M, membaca, menulis dan juga mengira ini dinamakan sebagai literasi dan juga numerasi. Bagaimana senarionya di Malaysia dan definisi numerasi literasi ini sendiri bagaimana, Cik? Okey, terima kasih Syafiqah. Ya. Jadi memang kita tahu ya, kita sekarang berdepan dengan pelbagai cabaran. Jadi khususnya untuk murid kanak-kanak di rumah, mereka tak ke sekolah, mereka belajar dari menggunakan gadget dan sebagainya. Jadi kita memang bimbang tahap penguasaan literasi numerasi mereka. Jadi sebelum saya pergi lebih jauh, mungkin kita nak tahu apa maksudnya. Ya, definisi yang diberi oleh pihak UNESCO menyatakan bahawa literasi ataupun celik literasi merujuk kepada keupayaan murid itu membaca, menulis dan mereka boleh memahami ya, apa yang mereka baca dan menulis dan mereka boleh aplikasikannya dalam kehidupan harian mereka. Manakala untuk numerasi pula, mereka harus tahu macam mana nak membuat operasi matematik asas. Apa itu operasi asas ya? Contohnya tambah, tolak, bahagi dan darab. So itu adalah operasi asas dan mereka boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan harian mereka. So itu adalah definisi ataupun tafsiran umum lah. Dalam KPM pula ya, kita lihat dalam konteks pembelajaran murid, maka kita kata kalau murid itu boleh menguasai bahasa dan matematik di dalam pembelajaran mereka, maka kita kata dia dah boleh menguasai literasi dan numerasi lah. Kalau di mukadimah tadi saya mengatakan bahawa mungkin salah satu punca dia apabila tadi taska ditutup. Jadi persiapan untuk kanak-kanak ini melangkah ke alam persekolahan darjah 1 khususnya itu mungkin tidak lengkap. Selain daripada itu, kalau dari sudut faktor kesihatan pula bagaimana, Puan Jamilah? Ya, terima kasih Cik Syafiqah. Faktor kesihatan adalah sangat penting ya. Kalau dilihat daripada pertumbuhan otak, ya, pertumbuhan otak ni adalah unsur yang patut kita ibu bapa dan juga pendidik fahami, kerana kalau otak tu berkembang dengan baik, maka eloklah pembelajaran anak-anak kita, numerasi, literasi dan apa sahaja ya. Jadi kalau lihat daripada graf pertumbuhan otak tu, 3 tahun ke bawah itu adalah pertumbuhan yang paling pesat. Nak belajar membaca ke menulis ke, tetapi bila kita sebut tentang literasi ni, peranan ibu bapa adalah menyediakan tapak ataupun seperti tapak semayan. Tahap-tahap awal ya. Faktor kesihatan maksudnya kita perlu pastikan bahawa makanan itu mencukupi ya, susu. Kalau anak yang kecil itu susu ibu adalah yang terbaik kan. Jadi apa yang boleh menyebabkan faktor kesihatan ialah keywordnya adalah stres. Stres kepada otak, umpamanya mak bapak bergaduh ya. Bila mak bapak bergaduh timbul suasana pertelagahan dan stres untuk anak, boleh menjejaskan pertumbuhan otak dan secara langsung kemampuan anak itu untuk belajar ataupun kurangnya suasana positif ya. Ada juga stres atau umpamanya ibu yang kemurungan, yang serius ya. Bukanlah semua stres itu tak elok sebenarnya. Kalau stres yang rendah okey, tapi stres yang tinggi dan berterusan ya, sakit yang serius ya. Jadi ini kita perlu faham, anak-anak perlukan suasana yang holistik, yang positif. Perlukan pemakanan, perlukan kasih sayang,
perhatian, tidur yang cukup, barulah mereka boleh membangunkan ataupun ibu bapa bangunkan kemahiran literasi dan juga numerasi. Jadi pertumbuhan dan juga perkembangan kanak-kanak ini sebenarnya bermula di rumah, menjadi tanggungjawab ibu bapa terlebih dahulu sebelum dipertanggungjawabkan kepada guru. Kerana sekarang ini apa-apa jadi kepada murid-murid, guru juga dipersalahkan. Akan tetapi kalau itu ialah tanggungjawab ibu bapa, bagaimana pula peranan KPM sendiri untuk mengatasi masalah literasi ini? Terima kasih. Kita memang sentiasa bekerjasamalah dengan pihak luar. Ya, KPM sentiasa buat networking lah kita kata. Jadi untuk kita mengatasi isu literasi dan numerasi ini, KPM sebenarnya dah mula daripada 2010 dengan satu program yang kita kata program saringan literasi dan numerasi, ya, bermula pada 2010, ya, di mana kita kata murid di peringkat sekolah rendah tahap 1, iaitu murid tahun 1, tahun 2 dan tahun 3, dia perlu menguasai, ya, asas bahasa dan juga asas numerasi, ya, dan KPM membuat penambahbaikan selepas itu dalam program literasi dan numerasi. Maka mulai 2020 ya, kita melaksanakan satu program yang kita kata program literasi dan numerasi di sekolah rendah, ataupun nama singkatannya PLAN. Jadi PLAN ni dia adalah satu usaha yang kita kata kita ingin sekolah diberi otonomi. Jadi otonomi inilah yang kita kata sekolah boleh mengenal pasti apakah yang sesuai untuk anak mereka. Guru dan pihak ibu bapa, ya, boleh sama-sama berencana, merancang dan melaksanakan aktiviti yang bersesuaian dengan anak mereka. Jadi saya rasa seperti Puan Jamilah kata tadi, ini saling menyokonglah, ya, apa yang hasrat ibu bapa dan juga hasrat kerajaan lah untuk kita sama-sama membangunkan modal insan, ya, anak-anak kita yang pandai baca, menulis, mengira nanti untuk masa depan mereka lah. Betul. Program PLAN ni kita haraplah ia boleh berterusan, ya, dan sekolah juga boleh memainkan peranan yang lebih nantilah dalam menjayakan program ini. Kita nampak keprihatinan pihak kerajaan untuk mengatasi masalah literasi dan juga numerasi di kalangan kanak-kanak ini, tetapi akhirnya berbalik kepada ibu bapa di rumah, kerana itu ialah pendidikan yang paling awal sekali yang perlu diberikan. Jadi di antara program ataupun aktiviti yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk perkembangan minda kanak-kanak ini, Puan? Sebenarnya banyak ibu bapa boleh lakukan, tapi mungkin kita kurang arif tentang hal itu, ya. Saya sendiri dulu apabila membesarkan anak-anak saya sewaktu kecil tak tahu tentang hal ini. Salah satu perkara yang mudah yang boleh ibu bapa lakukan ialah bercakap. Bercakap ini adalah santapan minda dengan anak-anak. Setengah ibu bapa bila tengok anak terbaring kecil lagi, kan, baru lahir daripada bayi, dia kata buat apalah nak cakap dengan budak ni sebab masih kecil lagi. Tapi kalau kita lihat pertumbuhan otak 3 tahun pertama itu adalah waktu yang kritikal, dan seterusnya 4-5 tahun masih boleh lagi, tapi ada slow sikit. Kita ni yang selagi tu lagi dah lambat nak belajar sesuatu. Jadi bila kita bercakap, ya, bila ibu bapa bercakap dengan anak itu, bukan bercakap apa-apa sahaja, tapi secara deliberate ataupun sengaja, kuantiti dan kualiti. Mula bercakap, mula-mula dalam bentuk monolog. Ya? Maksudnya kita yang bercakap, anak tu mungkin tak ada respons. Tapi apabila dia sudah mula bercakap, setahun lebih, 2 tahun, berlaku dialog. Dan interaksi inilah yang akan membuat otak itu cepat berkembang. Sebab berlakunya interaksi yang positif antara ibu bapa dan juga anak tersebut. Yang keduanya ialah membacakan buku. Biasanya anak-anak kecil ni, dia ada buku yang favourite, kegemaran dia. Kita tahu kadang-kadang dia bawa sana bawa sini, dan setengah ibu bapa dia rasa jemu, asyik-asyik buku ni saja yang nak dibaca, kan. Tapi sepatutnya kalau ibu bapa tu tahu dengan buku favourite itulah anak tu boleh terbuka mindanya. Betul. Untuk seronok tengok huruf, tengok gambar. Sebab ini adalah kemahiran awal, tetapi
sangat perlu asas kepada kemahiran literasi dan numerasi kemudian hari. Itu 2 ya. Jadi bercakap, membaca, dan ibu bapa juga boleh memperkenalkan huruf, ejaan secara apa yang kita panggil sintetik fonik atau fonik sintetik, gabung bunyi. Syafika. Gabung bunyi ni sangat mudah anak-anak faham. Sebab tu setengah budak 3 tahun dia dah boleh bercakap, dia dah boleh kenal huruf dan membaca. Umpamanya nak eja hani. Kita tak kata H-A-N-I. Kita kata H-A. Ha. Oh, I. Ni. Okey. Ha. Ni. faham. Jadi dalam buku teknik gabung bunyi ni, dia akan gunakan warna yang berbeza. Ha dengan ni. H-A warna lain. N-I warna lain. Anak-anak Okey. cepat tangkap. Baik. Itu peranan ibu bapa sebagai konklusinya untuk hari ini. Peranan masyarakat sedikit daripada Cik Ailin untuk menutup hari ini. Okey, terima kasih. Jadi untuk pihak ibu bapa, masyarakat, komuniti, saya rasa kita boleh mainkan peranan. Sebab ianya bukannya tanggungjawab sekolah semata-mata. Jadi ibu bapa dan komuniti harus mendekati sekolah dan terlibat secara aktif dalam program sekolah, anjuran sekolah. So saya rasa itulah satu cara yang kita boleh membantu anak-anak murid kita. Ya. Syafiqah. Baik, jadi sebenarnya masyarakat juga memainkan peranan yang cukup penting seperti mana Cik Ailin katakan tadi, terutamanya apabila kanak-kanak ini dia menyerap semua apa yang kita kata. Jadi kata-kata anda itu perlu dijaga. Jangan bercakap kasar, terutama perkataan-perkataan yang tidak ataupun kurang sesuai untuk didengar oleh anak-anak ini. Apapun, terima kasih kita nak ucapkan kepada Cik Ailin JCA Kuan, bahagian pembangunan kurikulum, dan juga Puan Jamilah binti Samian, founder Cool Mom Super Dad Konsultasi, kerana sudi bersama dengan kita berbicara mengenai literasi numerasi ini tadi, dan juga peranan ibu bapa untuk mengatasi masalah ini.